أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih pihak Masjid An-Ni'mah atas kesudian jemput dan menjual pantun. Saya cuba beli kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi. Jemputan pihak masjid insya-Allah sentiasa dalam kenangan. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, tok-tok guru pondok, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu sekolah, para pensyarah yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, semua ahli qaryah Masjid Ni'mah, kita doakan asbab menghimpun ramai-ramai malam ni. Yang pertama, kita minta agar Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, kita minta agar Allah sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta mohon Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Dan yang keempat, kita minta, ya Allah, malam ni tolong tulis nama kami semua dalam senarai ahli syurga, tidak ahli neraka. Amin. Yang kelima, kita minta Allah tulis nama kita semua ni orang yang sentiasa dapat menziarahi Mekah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khair. Baik, tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Disebabkan tuan-tuan sihat, tak sakit, jadi kita minta tolong satu dua benda. Okay. Pertama, pihak masjid kena tolong saya. Yang kedua, semua jemaah tolong saya. Okay. Yang pertama, Ustaz, orang perempuan tak nampak saya. Saya nampak daripada belakang, mereka cemuh, kita tak nampak lah. Jadi saya kena berdiri, atau kalau ada kursi tinggi sikit daripada hati, ada tak? Dia tinggi tangan ni sikit pun, enggak.
Tapi kalau macam ni yang lagi dia ada nampak. Nampak betul. Saya ni tok wali. Boleh baca perasaan orang. Kalau ada yang tinggi sikit. Cubalah kita cuba. Itu yang pertama. Yang kedua, memandangkan ni tempat saya. Tuan-tuan mai lah duduk depan ni sikit, tak apa. Ini bagus. Ini ngam. Cuba. Tak kena. Lepas tak boleh. Dia kata cemuih aku ni. Tak apa lah. Tak boleh ni, ramai sial. Tak apalah, saya berdirilah. Kita buat macam tausiah lah. Jadi berdiri ni bukan apa, dia dia naik semangat sudah. Okay. So tak apa, jangan risau. Yang balik tiang memang tak upaya. Ni tak boleh buat. Kalau boleh ubah juga, memang terror daripada ifrit je dah. Baik. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan Fatihah kita, amal soleh kita, duduk i'tikaf kita, mai jalan naik kenderaan ke masjid, tunggu sembahyang Isyak. Itu semua tu amal soleh tu. Berhimpun orang-orang baik, meraihkan rumah Allah, memeriahkan dia. Ada pula yang bawa dengan anak-anak dan keluarga. Itu semua tu amal soleh lah. Jadi kita niatkan semua amal soleh itu semua yang kita buat malam ni, bermula daripada surah Al-Fatihah ini, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan kepada khusus kepada almarhum roh-roh orang-orang yang pergi dahulu daripada kita, yang daripada kalangan ahli qaryah Masjid Ni'mah. Niatkan supaya Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka semua. Dan niatkan juga supaya Allah menjadikan kampung tuan-tuan ni aman, sejahtera, damai dia. Dan niatkan juga supaya Allah jadikan negara Malaysia negara yang aman, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan niatkan juga supaya pemimpin-pemimpin kita jadi pemimpin yang soleh dan tawadhu'. Andai mereka ada berniat jahat, Allah batalkan niat tadi, ganti dengan niat baik. Dan sekiranya mereka ada niat baik, Allah mudahkan urusan dan membantu mereka dalam pentadbiran. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tajuk yang diberikan kepada saya, Rasulullah itu tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan agung. Suri tauladan agung. Baik. Saya ni bukan satu orang yang alim lah, boleh nak cerita tajuk-tajuk lagu tu. Hanya sahaja dengan ilmu cetek saya hari ini, saya cuba sedaya upaya menyusun perbincangan kita macam ni. Apa sebab kita menjadikan seorang itu tauladan dan ikutan? Itu soalan dia. Apa sebab anak-anak tuan-tuan hari ini yang sekolah rendah tak tahu menahu mana-mana mereka ni asal duduk sat-satnya buat lagu tu. Budak-budak sekolah rendah, kita haram jadah bila dia tengok, tak tahu. Betul tak? Tahu
Syuh kat lagu tu. Kita buat. Pasal apa dia buat ikut kawan tu? Apa sebabnya? Rumah kita tak pernah tunjuk dia bola, dia pasti nak awal esok sekolah. Bila apa tengok? Tak tahu. Setakat tengok kot handphone lagu tu, takkanlah boleh berpengaruh. Mesti ada sebab. Kenapa satu orang itu boleh menjadi ikutan? Suri tauladan. Ni kita tak bincanglah betul ke salah tu, tajuk lain lah. Tapi nak abang kata, macam mana anak kita boleh syok dengan orang tu? Mesti ada sebab. Kata ulama, orang nak ikut satu orang, dia mesti ada 3 ya. Tang orang tu mesti ada 3 benda. Dan kebanyakan orang ada salah satu sahaja. Yang pertama, orang tu mesti lawa. Elok rupa parah dia, handsome, comel, lawa. Kalau perempuan tu cantik. Seperti contoh, anak-anak sekolah menengah kita suka dengan pelakon-pelakon Korea. Sebab apa? Sebab dia lawa. Elok, handsome, cantik. Rupa parah dia. Mai pun segak, pakai kod pun lawa. Lawa. Dia bezalah zaman lah. Ni saya cerita zaman. Jangan bincang betul salah. Tak mau lagi. Nak tengok apa sebab. Yang pertama, sebab dia lawa. Orang tu lawa, cantik, elok, comel. InsyaAllah dia buat, orang akan ikut dia. Comel. Sebab itu, semua para anbiya Allah jadikan lawa. Nabi Yusuf tengoklah lawa macam mana. Orang tengok sampai potong tangan. Wa qatta'na aydiyahunna. Potong tangan. Tengok Nabi Yusuf punya lawa. Nabi Yusuf ni. Sekejap lagi kita hurai. Yang kedua, nak satu orang ikut dia, nak jadi suri tauladan, dia mesti ada sesuatu benda yang luar biasa. Dia pelik. Dia ada satu benda yang orang lain tak ada. Yang tu orang akan ikut dia. Contoh dia, macam contoh anak kita tadi lah. Ronaldo lah apa. Bukan senang nak jadi GOAT. Betul ya? Great of all time. GOAT. Great of all time. GOAT. Bukan senang. Hang kena lompat menanduk, duduk di atas udara berapa saat. Yang orang lain tak boleh buat. Jadi bila dia boleh buat miracle lagu tu, wah. Terus dia akan menjadi ikutan. Dia boleh buat satu benda yang pelik macam zaman kita dulu, zaman saya sekolah menengah, Beckham asal free kick sadaqallah terus. Asal free kick mesti masuk. Asal free kick orang kata ni simple, akan jadi ikutan. Pasal apa? Dia ada benda yang orang lain tak ada. Pasti akan jadi ikutan. Dan yang ketiga, orang akan mengikut seseorang itu. Mungkin dia tak lawa. Mungkin dia tak ada benda yang orang lain ada. Dari segi kekuatan dan sebagainya. Tapi dia ada satu lagi. Iaitu, dia mempunyai sejarah hidup yang luar biasa. Contohnya, para pejuang-pejuang yang berada di bumi Melaka suatu ketika dahulu, ketika mempertahankan tanah Melayu ni, tanah alam Melayu, orang panggil Kepulauan Melayu ni, melawan penjajah. Bukan lawan senapang, lawan dengan pedang kerih, barang. Bukan senang berdepan dengan orang, lawan benda macam tu. Tahun 18, kurun ke 18, kurun ke 19. Bukan senang nak lawan benda-benda tu. Ambil start daripada awal tu, 15-11. Daripada awal lagi, daripada tu kejatuhan Turki Osmaniyah 1482, 1482. Bukan senang masa tu. Nak pertahankan sejarah hidup mereka luar biasa. Ada sejarah Tok Janggut, ada sejarah Mat Kilau. Itu dari segi pejuang yang kita kenal. Dari segi para ulama yang meniup semboyan Syekh Daud Patani, Abdul Samad Palimbangi. Luar biasa sejarah hidup mereka. Cuba tengok, di pondok-pondok semua orang mengidolakan mereka. Pasal apa? Biasa tengok muka mereka, entahlah, rupa pun tak tahu macam mana. Yang orang tunjuk dalam internet pun boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kalau di Kepulauan Indonesia, Wali Songo. Tengok macam mana sejarah hidup mereka. Lah ni ada seorang lagi, Buya Hamka. Macam mana dalam penjara.
Mana ada apa? Masa dia dipenjarakan, dia bukanlah menteri ke apa. Makna dia masuk penjara biasa. Macam mana boleh mengarang kitab tafsir? Tafsir Al-Azhar tu. Luar biasa dia. Menjadi ikutan orang. Jadi, setiap seorang ada 3. Salah satu mesti ada. Menjadi ikutan. Contoh macam tadi. Kita ambil Buya Hamka. Mungkin dari segi rupa, Buya Hamka tak ada. Tapi dari segi kebolehan, dari segi sejarah hidup, luar biasa. Kita ambil yang tadi, patah balik je. Mungkin pelakon Korea, mungkin sejarah hidup dia tak ada lah apa sangat. Mungkinlah dia tak ada lah kebolehan mana, setakat berlakon orang lain boleh berlakon juga. Tapi rupa dia lawa, orang menjadi ikutan. Ada orang macam pemain bola, Masya Allah, skill dia luar biasa. Tapi sejarah hidup dia biasa saja macam orang lain. Mungkin rupa dia pun mungkin tak apa nak ada rupa. Muka Ronaldo. Tanya orang perempuan, siapa berkenan? Ratanya tak ada. Tapi menjadi idola dan ikutan. Sebab apa? Ada salah satu daripada 3. Baik. Nabi Muhammad SAW ada yang mana satu? Kita kata lagu tu. Saya bagi tahu siap-siap. Nabi Muhammad lah manusia yang paling luar biasa pelik. 3 ada dekat dia. 3 ada dekat Nabi kita Muhammad SAW yang menyebabkan tajuk hari ini tepat. Nabi Muhammad suri tauladan sepanjang zaman tu, Nabi kita lah orang dia. Sebab apa? Kalau orang lain ada serba satu, Nabi ada ketiga-tiga duduk dekat Nabi. Nabi ada rupa parah yang lawa, kita cerita sekali lagi. Nabi ada satu mukjizat ni mana boleh lawan. Confirm pelik daripada orang lain. Saya akan cerita kat tuan-tuan juga sekali lagi, insya-Allah. Dan yang ketiga, sejarah hidup dengan tanya. Mana ada orang boleh bawa benda yang satu orang bawa 1000 tahun yang sudah sampai lah dia bawa benda yang sama. Ambil negara kita sudah. Ni kita dah ambil pilihan raya dah, tak ada bincang apa dah. Ambil negara kita sudah. Tun Mahathir, wawasan 2020. Naik paklah lain Islam Hadari. Naik Tok Seri Najib lain. Betul? Naik pula Muhyiddin lain. Naik pula sekarang PM10 Anwar Ibrahim lain. Tak akan bawa yang sama. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang mewarisi Nabi di kalangan para ulama, tak ada seorang pun bawa yang lain daripada Nabi Muhammad ni sallallahu. Sejarah hidup Nabi luar biasa. Luar biasa. Jadi kita cerita dari situ, boleh? Kita cerita ikut cara macam ni saja. Cara lain tu tak pandai lah saya. Tuan-tuan untuk imam pandai. Ustaz-ustaz mahir lagi. Baik, kita ambil yang pertama. Rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan peristiwa ini dirakam dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir dengan mengatakan pagi Nabi lahir, keluar seorang perempuan daripada rumah yang mak Nabi ada. Rumah pak Nabi atas tu, yang sekarang ni jadi perpustakaan. Saya pergi Mekah, saya beli beberapa kitab daripada pakar-pakar sejarah di bumi Madinah sendiri, di bumi Mekah sendiri. Antaranya Dr. Nizar Mahmud. Ini ditulis, bukan saya cakap, ditulis di buku tu sendiri oleh pihak yang mengiktiraf beliau. Ini antara pakar sejarah yang ada. Bukan saja pakar sejarah, pakar PK, pakar banyak. Dr. Nizar Mahmud. Saya beli kitab dia. Ini antara kitab-kitab awal yang tulis secara tepat tentang sejarah Nabi, tempat-tempat dia. Saya dapat buku ni mula-mula, saya mesti cari tempat maulid dulu. Sebab nak tahu orang ni benar di jalan lurus atau tidak, tempat maulid itulah. Sebab kalau orang yang tidak sehaluan dengan ahli sunnah, dia akan mengatakan, kenapa tuan-tuan pergi kat rumah ni bukan rumah Nabi lahir. Kita pula bila orang cakap lagu tu, kita semua bukan bodoh. Kita cerdik. Kalau kata Nabi tak lahir kat situ, pasal apa letak polis jaga situ? Kat tempat lain, rumah lain tak ada siapa jaga pun.
Kalau letak mesti ada sebab. Pertama. Yang kedua, dalam buku ni menambahkan keyakinan kita lah. Ni orang Saudi lah yang tulis. Saya buka, saya tengok dalam tu Maulidur Rasul, dia tulis kat situ, rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last kali dia tulis. Saya terjemah kat tuan-tuan. Ketahuilah bahawa perpustakaan ini dibina di atas rumah asal Nabi lahir. Aduh, bukan saya yang sebut. Orang pakar sejarah yang sebut. Tepat, rumah yang ada tu, situlah rumah Nabi lahir. Banyak asatizah kita sebenarnya yang sempat masuk dalam perpustakaan dan diberikan Allah kelebihan daripada kita. Mereka diajak masuk oleh orang, yalah mungkin berkat doa, berkat selawat, berkat zikir. Sampai kat perpustakaan tu, tengok-tengok ada orang duduk depan. Dia kata, hang nak masuk dalam? Nak masuk. Tarik masuk dalam. Dah masuk dalam, tengok-tengok perpustakaan. Hak kawan tu pun dia tengok tak ada orang. Tarik pergi kat satu bilik. Dia kata, hang semayang dalam bilik ni. Habis-habis semayang, tanya ni bilik apa? Hak ni bilik Nabi lahir dulu. Oh, bukannya tak ada orang ni. Ada ramai ustaz-ustaz kita. Cuma tak ada nak sebut lah. Sebut ni mampulah kena serang lah. Buang masa. Nah. Jadi, di rumah tu dulu, keluar seorang perempuan pagi Nabi lahir. Nabi kita lahir nak dekat-dekat subuh. Pukul 5 pagi. Macam tu lah lebih kurang. 4:30, 5 pagi. Ketika tengah sunyi tu Nabi lahir. Masa nak lahir tu, pelita padam. Arwah Datuk Arundin Sota. Arwah Datuk Arundin kata pelita padam, dia keluar seorang perempuan. Jadi, perempuan ni seperti dia. Nama dia Sayyidatuna Syifa. Sayyidatuna Syifa adalah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Ibu Abdul Rahman bin Auf. Jadi dalam kitab Bidayah dia kata apa? Kata Sayyidatuna Syifa, ketika aku keluar daripada rumah nak mencari sumber cahaya, nak bagi dapat untuk Nabi lahir, aku terkejut kerana melihat besarnya bulan, seolah-olah bulan nak timpa atas aku. Ui, besar sangat tu. Kenapa kata ulama? Kerana bulan pun ingin menjenguk bayi yang lahir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayanglah cantik dia lagu mana. Nak hurai cantik Nabi tu, jangan ambil kayu ukur yang lain. Ambil Al-Quran semata-mata saja. Faham? Al-Quran ni, dia ada letak dia punya kayu ukur diri dia. Al-Quran, Allah ada letak kalam Allah ni, ada kayu ukur dia. Perbandingan yang otak kita boleh tengok. Apa dia? Allah kata dalam akhir surah Kahfi, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tuan-tuan tengok saya macam faham Arab tu. Hangguk-hangguk pun kita baca ayat tu. Faham maksudnya. Qul law kana al-bahru, katakan ai Muhammad kepada semua orang, sekiranya ayat laut, qul law kana al-bahru, ayat laut nah, bukan laut Cina Selatan, laut seluruh bumi ni. Qul law kana al-bahru midad, menjadi dakwat li kalimati rabbi, kepada kalam Allah. Al-Quran lah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha'an qawlin wa fi'alin wa niyatin. Arwah dan Sri Hasan Az-Zahri. Kalamun qadimun la, semua orang tahu Al-Quran kalam Allah. So Allah kata apa? Katakan sekiranya laut dijadikan dakwat untuk menulis rahsia kalam Allah, rahsia kalam Allah. Maknanya nak tulis satu-satu, nak urai. Ba apa dia? Ismi apa dia? Bismi apa dia? Bismillah apa maksud dia? Hurai satu-satu tu, tulis pakai dakwat dengan ayat laut. Lanafidal bahru, pasti akan habis ayat laut. Qabla an tanfada kalimatu rabbi,
sebelum sempat menyelesaikan, mensyarahkan kalam-kalam Allah tadi tu. Walau ji'na. Allah tak bagi tagat tu. Allah tambah lagi supaya otak kita boleh bayangkan lagi. Walau ji'na bimithlihi madada. Sekiranya didatangkan double ayat laut tadi tu. Maknanya ayat laut seluruh bumi ada, pakat ambil pokok-pokok menjadi pena, celup tulis. Dan ditakdirkan Allah habis ayat laut tadi. Tak habis lagi mensyarahkan Quran, maka tambah lagi ayat laut yang baru. Tulis balik, syarah lagi sampai habis ayat laut. Tak habis juga lagi syarah kepada ayat Al-Quran. Maknanya, tidak akan habis ayat laut. Ahlan. Baru mula. Ahlan. Sila. Baru sangat mula. Baru. Enjin tak ada panah. Betul no, kita mula tak baca selawat langsung no. Silap lah, patutlah payah sangat nak urai ni. Ya, Allah kena bagi tuan-tuan faham, Allah kena bagi saya ilham baru betul. Jom kita baca selawat mula-mula silap. Kita sambung balik kat situ. Tuan-tuan sini selawat apa selalu ustaz? Semua selawat boleh. Kemah. Saya nak dengar. Kita baca selawat badar sedap tak? Salatullah boleh Okey, jom. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimi ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jemaah ni'mah sila. Salatullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tutup. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh, sonok. Ini sonok. Lagu ni syok. Boleh cerita lama, syok. Boleh cerita tadi pada hari. Baik. Dah tu. Bila mana tajuk kita Nabi suri toladan. Orang yang nak jadi suri toladan kena ada 3
Ini sekurang-kurangnya orang tanya, ni pendapat siapa? Pendapat salah seorang anak murid kanan kepada Dr. Ali Jumaah yang sempat main sini. Dr. Ali Jumaah pun main, anak murid kanan dia pun main juga. Dr. Usamah. Dr. Usamah sebut benda macam ni. Nak idola satu orang, dia kena ada 3 kat orang tu. Yang pertama, mesti rupa dia cantik. Yang kedua, dia mesti ada benda yang luar biasa. Yang ketiga, dia mesti ada sejarah hidup yang power. Nabi kita ada 3-3. Jadi kita kena buktikan malam ni. Baru orang kata, ya betul. Nabi suri tauladan kita. Apa-apa masalah, rujuk balik sejarah. Kata-kata ni diungkap dah dulu oleh salah seorang ulama di negara kita, almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Nik Aziz pesan, dia kata kalau jadi apa-apa dalam hidup, patah balik kepada sejarah para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi dalam hidup kita dah berlaku dah. Cuma wataknya berbeza, orangnya berbeza. Jadi boleh ambil suri tauladan tadi tu. Baik, kita pergi kepada poin yang pertama, lawa. Jadi nak ungkap lawanya Nabi ni, jangan ambil lagi yang lain. Waktu lahir saja, bulan pun nak tengok. Bayangkan terlalu cantiknya kamu, sehingga menyebabkan makhluk. Bulan kategori makhluk apa? Mati ke hidup? Susah juga nak jawab. Kita kan belajar makhluk ni ada 2 je. Benda hidup, benda mati. Bulan kategori mati lah kot. Entah. Allah alam. Tak tahu lah orang Melaka punya fatwa macam mana. Ya, sebab rasanya bulan ni macam batu-batu ya. Kalau batu makhluk mati lah. Maknanya lawanya, kalau katalah kita kata bulan tu makhluk mati ni, kalau kan satgi orang duk tengok kita kot ni, dia kata bodoh depa ni pun. Dah kita kata kalau, kita tak tahu. Kalaulah kata bulan tu makhluk yang mati, maknanya cantik sungguh Nabi sehingga makhluk hak mati yang tak ada perasaan ni pun nak tengok lawa macam mana lahirnya anak tadi tu. Itu kita punya secara rambang awal. Jadi kita nak bagi kayu ukur. Cantik Nabi ni macam mana? Kita hurai dengan ayat Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran dia bagi gambaran diri dia. Al-Quran bagi gambaran diri dia. Kata Quran, kalau nak hurai ayat Quran, 2 air laut pun belum tentu boleh hurai. Okey? Contohnya ialah hikmah-hikmah dalam Al-Quran, cerita-cerita rahsia-rahsia alam dalam Quran. Orang baru baca sekerat ni, tengok jumpa lagi, jumpa yang ni, jumpa faham. Jadi macam kita tak boleh hurai dengan otak kita. Sebab apa? Iyalah, macam mana nak hurai alif lam mim? Kalau nak hurai dia, 2 air laut pun belum tentu boleh hurai dia. Baik, soalan ni sekarang, cantik Nabi tu ada dalam Quran? Jawapannya iya. Semua tubuh badan Nabi ada dalam Quran. Semua tubuh badan Nabi ada dalam Quran. Contoh firman Allah, muka. Qad nara taqalluba wajhika. Muka kamu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, muka kamu. Apa kita nak kena buat? Teruskan saja. Buat tak tahu lah. Sian beli main. Buat tak tahu dah. Muka. Nak hafal kata cantiknya Nabi, Allah menyebutkan tubuh badan Nabi dalam Al-Quran supaya kita yang mana baca Quran, kita tahu cantiknya muka Nabi. 2 ayat lu pun belum tentu boleh hurai cantik dia macam mana. Kan Nabi minta nak ubah kiblat kan? Mula kiblat kita kan belah sana, Baitul Maqdis. Nabi minta nak ubah ke Mekah Al-Mukarramah, Kaabah Baitullahil Haram. Apa ayat dia? Juzuk 2. Dalam juzuk 2 awal, kepala juzuk 2 tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kepala dia sayaqulu sufaha. Bawah dia tu kata qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, kami sentiasa tahu ketika mana kamu memandangkan wajahmu ke langit. Wajah Nabi disebut dalam Quran. Jadi kalau orang tanya macam mana nak hurai cantiknya wajah Nabi, tak boleh. 2 ayat lu pun belum tentu boleh hurai cantiknya muka Nabi macam mana. Sebab tu para sahabat, terutamanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit. Okey, kejap. Bila sebut Sayyidina Hasan bin Thabit,
Setengah orang kadang-kadang pandang leceh pada beliau. Sebab beliau hanya melontarkan pujian pada Nabi. Dan beliau tak ada dalam medan perang. Untuk pengetahuan semua, ada di kalangan para sahabat yang mereka tak boleh duduk dalam medan perang. Dia takut. Ada. Tuan-tuan jangan ingat semua para sahabat. Sebab para sahabat adalah bintang. Nabi itu bulan. Kalau bulan tak ada, maka bintanglah menjadi petunjuk pada kita. Jadi ada setengah di kalangan kita. Sebab tu kita tak boleh memandang rendah pada orang. Sebab bila kita memandang rendah pada orang, sila-sila perangai orang yang kita pandang rendah tu ada pada para sahabat. Ada di kalangan kita, dia tak boleh duduk medan perang. Mungkin boleh jadi saya, mungkin boleh jadi orang. Kita tak tahu sebab kita tak sempat nak perang. Kita ni generasi yang tak sempat nak perang. Kita tak tahu macam mana. Jadi para sahabat ada kategori dia. Ada di kalangan mereka yang dialah orang pertama akan podong perut musuh dulu. Contoh siapa dia? Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam. Yang ni dah memang champion, nak buat macam mana? Memang Zubair bin Al-Awwam nak habaq kata terlalu signifikan. Apa bahasa signifikan bahasa Melayu apa kita kata? Sinonim pun payah juga Ustaz. Ni kira terlalu sabar bagi saya. Kira kalau sebut perang tak sebut nama dia tak sah. Dia macam tu. Apa maksud dia? Kira tak sah lah cerita dia lagu tu lah. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, dia dengan perang ni berpisah tiada. Nak habaq kata punyalah ikon kepada peperangan. Ketika perang Badar apa berlaku? Saya tanya tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada yang perasan, ada yang tak perasan. Ketika peperangan Badar, tentera daripada kalangan malaikat yang turun di atas bukit Jabal Malaikah yang sekarang ni kita panggil dia kenal dengan nama Jabal Malaikah di sebelah kanan kemah Nabi. Allah sebut dalam Al-Quran, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. So udwatid dunya belah sini, kita duduk ni udwatid dunya, kemah Nabi belah sini. Ini tempat, ini medan perang Badar. Belah sana udwatil quswa. Allah sebut, so kamu berada di udwatid dunya, yang mereka musuh ada di udwatil quswa. Jadi posisi bukit malaikat belah kanan, sebelah kanan sana. So malaikat yang turun ni, dia ada 5,000 orang malaikat. Dalam 5,000 ni, ada di kalangan malaikat soldier yang pakai serban warna kuning. Sebab apa? Sebab meniru sebiji macam Zubair bin Al-Awwam. Aduh, punya nak abang idola dia. Allah hantar malaikat pun pakai dress up macam Zubair bin Al-Awwam punya pakaian perang. Zubair dalam perang Badar, dia pakai serban warna kuning. Malaikat turun, dress up OOTD macam dia. Hang kemas tak kemas? Satu serta dia. Hang kira A1 lah. A1 lah. Zubair Al-Awwam mubashirin bil jannah. Salah seorang daripada 10 orang masuk syurga. Kau cekang lah. Mungkin cerita dia tak familiar kat kita. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit, dia bukan geng tu, kategori tu. Dia kategori orang yang boleh membakar semangat orang pergi berperang. Dengan syair dan tulisannya. Sayyidina Hasan bin Thabit ni luar biasa orang dia. Sebab tu kalam dia sampai hari ni kita pakai. Nak puji Nabi, kena ambil kod dia. Baru boleh puji Nabi. Orang lain tak boleh. Zubair bin Al-Awwam tak dapat. Beliau ada. Apa kata syair Sayyidina Hasan bin Thabit? Ketika menggambarkan cantiknya Nabi, yang 2 ayat lot pun tak boleh nak hurai Nabi, kata Hasan bin Thabit, dia kata apa? Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardah kata apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Cantik kamu tu mata orang tak boleh nak hurai.
Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Eloknya kamu tu tak akan ada lagi dah mana-mana orang perempuan boleh lahir anak yang cantik macam tu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Seolah-olah kamu diciptakan tidak ada cacat celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kamu diberikan katalog. Kamu buka katalog tu, semua yang paling lawa, mata paling cantik, rambut paling lawa, yang ni paling lawa, semua kamu tanda, Allah pilih yang tu, lahirkan kamu. Aduh, lawa. Nanti muka saja dua ayat laut tak boleh hurai. Macam mana nak hurai muka orang dua ayat laut? Nak puji kat mana? Satu peringatan. Apa dia? Orang Melayu bangga kita. Sebab Allah cipta Nabi secantik-cantik makhluk. Makhluk yang paling cantik ni, rambut dia warna hitam, anak mata dia warna hitam macam kita. Rezeki tu. Hak beruban tu nasib lah, tak upayalah. Hak tu pernah hitam. Rambut kita kalau hitam ni adalah color secantik-cantik makhluk. Anak mata kita hitam kan. Rambutnya ikalma yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Mata. Dahinya yang luas, anak matanya hitam. Cahaya berhias, menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat menjengkam. Rukanah tertewas, lalu memeluk Islam. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah, Habibi Rasulullah. Nanti dalam surah An-Najmi, Quran juga, Allah menceritakan mata Nabi. Allah menceritakan mata Nabi. Maknanya apa? Mata Nabi, dua ayat laut pun tak akan boleh hurai cantiknya mata Nabi macam mana. Allah sebut basaruka, dan pandangan mata kamu dalam surah An-Najmi. Mata Nabi mau tak special? Mana tuan-tuan nak dapat pandangan mata orang yang memandang di depan dan memandang di belakang sama clear? Nabi pesan dalam semayang, semayang elok-elok, kamu berada di belakang aku nampak kamu clear belakang aku macam mana aku nampak depan aku. Nak dapat pandangan itu macam mana? Seolah-olah kalau dalam pandangan Nabi itu ada CCTV pula ke belakang. Apa orang buat? Itu kan cerita orang nak bunuh Nabi dekat Kaabah ketika mana Nabi tengah tawaf. Kan tengah tawaf. Mai seorang lelaki. Lupa pula nama dia apa. Tengah tawaf, dia menghampiri Nabi daripada belakang.
Dalam baju dia ni ada pisau. Dia nak tikam Nabi. Nabi tengah tawaf. Ini masa ni pembukaan kota Mekah. Dah ada buka dah. Nabi kan duduk sekejap dekat Mekah. Bukannya Nabi main, buka, Nabi balik. Tak, Nabi duduk Ustaz. So ada yang geram kat Nabi. Nabi tengah tawaf seorang tu. Dia menghampiri Nabi, dalam baju dia tu ada dia punya pedang, apa pisau dia tu, dia nak tikam Nabi. Dia baik. Muka baik belakang Nabi tu. Jalan. Dia tak tahu kata Nabi nampak ada ke belakang. Sampai dekat Nabi. Nabi kata, kamu main ni untuk apa? Dia kata, tak ada, saya main ni nak tawaf. Nabi kata, kalau tawaf bawa pisau, bawa apa? Terkejut dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana tuan-tuan nak dapat pandangan mata yang Allah bagi tahu pandangan mata Nabi tidak akan pernah tertipu. Dalam Quran. Nabi tengok, Nabi tak akan tertipu dengan siapa-siapa. Sebab itu, pandangan para Nabi yang lain tak sama dengan Nabi kita. Ini semua cerita dalam Quran saja. Ketika mana 3 orang malaikat mai rumah Nabi Ibrahim, apa berlaku? Nabi Ibrahim masak bi'ajlin hanif. Masak anak lembu panggang. 3 orang tetamu mai rumah Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim ada satu sifat dalam Al-Quran. Allah sebut, wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim dia ada satu sifat dia dalam Quran. Allah ada menggambarkan banyak para anbiya dengan beberapa sifat yang mereka berkongsi sama-sama. Contohnya sifat benar, sifat keimanan yang kuat, sifat yang soleh, banyak sifat-sifatnya para Nabi kongsi. Ada satu sifat yang ada pada Nabi Ibrahim yang Nabi lain tak dapat. Nama dia Al-Waffa. Wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim ada satu sifat waffa. Waffa ni maknanya dia suka menyantuni semua orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim duduk di rumah, mai 3 tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, datang. Tak kenal tetamu tu. Tunggu. Pergi sembelih anak lembu, panggang, hidangkan. Lepas tu tetamu tu 3 tak sentuh makanan tadi. Ni ada dalam Quran cerita ni. Maka Nabi Ibrahim tengok, kamu bagi salam, saya hidang makanan, kamu tak mau makan. Kamu ada masalah dengan saya kah? Kamu main ni nak bergaduh kah? Mesti terlintas dalam hati macam tu. Maka Nabi Ibrahim terus berkata, apa tujuan kamu 3 mai? Kamu tak sentuh langsung makanan yang aku bagi? 3 orang tu cakap, kami ni malaikat. Maknanya Nabi Ibrahim tak kenal itu malaikat. Nabi Musa sedang berjalan, satu riwayat kata satu jalan periwatan tengah berjalan di Merkik begitu jalan. Satu lagi kata duduk kawasan rumah dia. Jumpa tersompak dengan satu orang lelaki. Lelaki tu kata apa? Ya Musa, ajib rabbak. Musa, Tuhanmu dah panggil dah untuk mati. Itu bahasa dia. Bayangkan jumpa Nabi Musa. Hang main-main dengan Nabi Musa. Hang cakap lagu tu pula dah. Musa dah sampai masa nak mati, pergi balik. Takkan cakap macam tu dengan Nabi Musa. Lelaki tu mai dia kata, ya Musa, ajib rabbak. Nabi Musa dengar lagu tu, dia tampaklah lelaki tu. Lelaki tu kata, apa sebab tampak aku? Aku malaikat maut. Maknanya Nabi Musa tak kenal dia tu malaikat. Nabi dua sudahlah contoh. Saya tak ingatlah lagi tuan-tuan. Beza dengan Nabi kita. Hadis masyhur. Sekarang katalah government nak suruh baca hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang kedua, Imam Nawawi. Macam mana hadis dia? Kata Sayyidina Umar, "Bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami duduk dengan Nabi Muhammad sama dekat Ashabus Suffah belakang tu. Ashabus Suffah dekat Masjid Nabawi. Ada kawasan Ashabus Suffah tengah duduk-duduk. Ittala alaina rajul. Mai kat kami tiba-tiba aja masuk. Kami duduk-duduk, masuk seorang lelaki. Syadidun bayadu thiyab. Baju dia putih melepak. Wasawadu sya'. Rambut berkilat elok. Sikat, bahasa dia kata macam handsome boy. Lawa. Maknanya dia bukan orang musafir.
Kalau dia orang musafir, baju dia mesti buruk, rambut dia mesti serongai sikit. Tapi ni elok. Tapi di kalangan kami yang duduk, siapa pun tak kenal dia. Jadi kami tak tahu dia ni siapa dia. Apa dia buat? Dia mai duduk depan Nabi. Rukbatan ila rukbatihi. Lutut dia bertemu lutut Nabi. Wa kaffaihi ala fakhidaihi. Tapak tangannya pegang paha Nabi. Nabi sikit tak goyang. Habis dia berbicara dengan Nabi, dia kata, bagi tahu saya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Bila kiamat dan sebagainya, dia bangkit, dia belah. Bila mana dia belah saya lelaki itu? Selang beberapa ketika. Kata satu riwayat, ada kata seminggu. Ada kata selang selepas itu berapa jam. Ada riwayat ulama macam mana menghuraikannya. Tak ada masalah, tak ada masalah. Poinnya, selepas itu, Nabi tanya dekat kami. Ayat dia, hadis dia kata, falabistu maliyah. Biar kami beberapa ketika. Kami pun kata, siapa dia lelaki tu? Kemas sangat ni. Masuk-masuk terus duduk depan Nabi. Nabi pun tak halau dia. Selalu Nabi akan kata siapa dia ni. Nabi tahu semua orang tertanya-tanya. Nabi tanya, Ya Umar, atadri man as-sa'il? Ingat tak itu kawan yang mai tu? Dia tanya, hang tahu tak dia siapa dia? Nabi, Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul saya tahu, kami tak tahu. Kata Nabi, Huwa Jibril. Dia Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia main nak mengajak kamu agama kamu. Maknanya apa? Nabi, malaikat pun Nabi kenal. Menyerupalah macam mana pun. Sebab apa? Allah puji. Pandangan mata Nabi tak akan tertipu. Anda bayang cantik macam mana mata. Dada. Ada dalam Quran. Alam nashrah laka? Aywa hakadha. Bayangkan dada Nabi, ibu. Dada Nabi disebut dalam Quran clear, surah yang kita selalu baca untuk menenangkan dada kita. Kita baca nama dada Nabi untuk tenangkan dada kita. La ilaha illallah. Alam nashrah laka sadraka. Bukankah kami melapangkan dada kamu ya Muhammad? Dada Nabi pun Allah sebut. Macam mana tuan-tuan nak hurai cantiknya dada Nabi? Dua yang pun tak boleh nak hurai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belakang. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqa dhahraka. Belakang. Depan sebut, belakang pun sebut. Sebab tu jangan hairan kenapa Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah. Dia mai daripada, dia bila kata Parsi ni, dia area Iraq. Dia mai daripada Iraq semua. Bukan senang. Iraq tu, kalau dalam peta tu, ni India duduk lagu ni. Yaman, Mekah, Madinah, Syria, Iraq duduk belah pula. Dekat Turki punya hujung tu. Cantum dengan Iraq. Daripada sana tu, berapa jauh tu nak berjalan mai tu? Beribu kilo. Mai kena jual lah, kena duduk situ, duduk singgah tu. Tu cerita Sayyidina Salman Al-Farisi saja pun tuan-tuan boleh jadi kuliah 2 hari. Tak, sebab dia memang Nabi abang. Salman, cerita kat member-member macam mana jalan cerita hang sampai sini. Hadis. Memang jalan cerita dia best. Singgah sampai lah kali dekat Madinah. Dia kena jadi hamba dekat satu ladang. Sampailah ladang tu, kalau tuan-tuan cari, dia tulis Bustanus Salmanul Farisi. Ladang Salman Al-Farisi ada. Nabi tanam 300 pokok untuk dia. 300 batang pokok kurma Nabi tanam untuk dia. Nak tebus dia mai jadi member Nabi. Oh, dahsyat Nabi. Tu belum cerita Nabi punya BFF. Nabi punya brotherhood, persaudaraan yang Nabi jaga. Nabi luar biasa. Belum masuk tajuk tu. Sayyidina Salman Al-Farisi apa berlaku? Ramai duduk atas pokok, duduk tengok pokok kurma, orang duduk bincang kata ada seorang nama Muhammad dekat Mekah dah mula duduk main dah apa semua. Dia duduk mula dapat tangkap lah apa semua. Lepas tu Nabi berhijrah, Nabi sampai dekat Madinah. Dia duduk dengar lama dah. Dia kata, aku nak cari dia ni. Dia ada 3, nak kenal dia ada 3 benda. 1, dia tak makan sedekah. 2, dia makan hadiah. 3, dia ada tanda kat belakang dia. Kali pertama dia bawa kurma mai, dia kata ni sedekah daripada saya. Nabi ambil, Nabi bagi kat sahabat makan, Nabi tak makan. Dia kata kena. Esok pula dia mai, ni hadiah. Nabi ambil, Nabi makan. 2 dah. Kali ketiga ada member sahabat meninggal dunia di perkuburan Baqi', Nabi turun tanam. Masa Nabi nak turun tanam tu, Nabi punya baju jubah ialah mestilah buka batin sikit ke apa ni. Nabi selak tu ada nampak
Salman Al-Farisi duduk ada kat atas kubur, duduk tengok ke belakang. Dia nampak. Nabi tahu dia duduk tengok. Dah nampak mata boleh tengok belakang. Ini tak boleh buat pasal macam tu. Ini tak boleh bohong. Kalau ada Nabi sayau nak jalan tu. Belakang boleh nampak. Nabi tahu dia nak tengok Khatamun Nubuwah. Nabi selak sikit bagi nampak. Dia nampak belakang Nabi. Kita dah abang tadi, belakang Nabi dalam Quran sebut. Quran nak hurai dengan dua ayat lu tak boleh. Maknanya belakang Nabi tu terlalu cantik. Sampaikan dua ayat lu pun tak boleh nak hurai. Apa Salman Al-Farisi buat? Nampak belakang tu. Tak ada lain dah. Turun cium lah. Allah mulia mulut dia. Cium belakang Nabi. Luar biasa. Takkan nak sambung kaki, tangan pun nak sambung lah. Hak sambung tu yang lagi dua nak cerita macam mana? Ini dah 8.45. Kita ambil pukul 9 kan? Hai? Wah, senang macam tu tukang. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Cantiknya rupa paras Nabi ni luar biasa. Terlalu cantik Nabi ni sehingga kan orang kata apa? Siapa tengok Nabi mesti berkenan. Mesti berkenan. Tapi terlalu tingginya berkenan tu menyebabkan sahabat yang mana yang sayang, kira kategori top 20 lah sahabat. Semua tak berani tengok Nabi. Semua tunduk ya. Sebab tu bila tuan-tuan baca tentang tubuh badan Nabi, yang cerita mata Nabi lagu ni, bulu mata tebal, bibir Nabi lebar, Nabi punya gigi ada jarang-jarang sikit. Semua yang hurai hadis tu semuanya budak-budak. Semuanya para sahabat yang kecil. Para sahabat besar mana riwayat hadis tu? Sebab apa? Terlalu izzahnya wajah dan tubuh badan Nabi. Tengok pun seriau. Macam kita tengok Habib Umar lah. Macam kita tengok Habib-Habib mana luar biasa yang dahsyat-dahsyat. Habib Ali Al-Jufri. Kita tengok Dr. Ali Jumaah. Dia mai depan kita tu. Kita nak tengok dia. Nak berdepan tu. Tapi tak edit dia jeris. Tak edit nak tengok. Seriau. Bayangkan Nabi je benar. Nabi lagi luar biasa. Sebab tu sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat jali, dia tak riwayat hadis muka Nabi macam mana. Dia tak berani nak tengok. Budak-budak aja yang berani riwayat. Macam mana muka Nabi, tangan Nabi, belakang Nabi, dada Nabi. Tu. Kategori pertama selesai. Macam mana? Betul ya? Suri tauladan lah, no? Selesai. Lawa sungguh. Yang ni patut jadi suri tauladan kita. Kita tak payah risau dah. Rambut sama color dah. Mata sama color dah. Orang lain nak kena pakai contact lens. Orang lain nak kena dye rambut. Kita tak payah. Lahir-lahir warna hitam dah. Bangga. Itu penting. Ini luar biasa. Ciptaan terbaik. Color dia duduk kat kita. Allah, syukur. Saya cerita ni pasal apa? Dulu masa saya kecil, masa saya sekolah menengah, tak ada orang cerita benda ni kat saya. Jadi kita tengok kawan-kawan syok duk tengok Nick Carter. Backstreet Boy. Betul ya tak saya? Backstreet Boy. Tengok Nick Carter tu. Who you are, where you're from. Tengok as long as you love me. Kita pun nak tengok orang tu. Jadi kawan-kawan pun buat belah tengah. Kita pun, ya Allah, rambut aku tak boleh nak buat belah tengah. Rambut aku dah lah ni kan. Alamak, syok orang tengok macam awak lah Allah lahir aku lagu ni. Kira setiap kali tengok cermin meluat tu. Lepas tu tengok pula orang dia pakai kontak lens warna mata kelabu lah lagu ni. Kita macam geram lah. Awak dia pun buat lagu tu. Mungkin kita tengok-tengok cermin hitam lah pula. Tapi bila dah dewasa ni, bila baca kata Tuhan nasib baik aku lahir lagu ni. Alhamdulillah. Jadi disebabkan zaman muda saya tak ada orang cerita. Saya tak mau zaman muda anak-anak ni jadi tu. Saya akan habaq siap-siap dekat mereka. Mereka kena bangga. Rupa mereka. Rambut kurang-kurang rambut dengan mata sama macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Color dia sama. Habis cerita. Habis cerita. Janggut kita hitam sama Nabi ya. Awak syok buat hati ya. Dia baca tu, tengok orang lain kan, kalau kita dah baca kan. Baca. Dan Nabi rambutnya berwarna hitam, cantik berkilat. Kita pun pegang kat lah rambut kita kan. Tuan.
Macam mata Nabi hitam, elok anak mata Nabi. Kita pun bila kita tengok cermin, sama. Yang kedua, dia mesti kena ada perkara yang luar biasa untuk menarik minat orang. Nabi punya cerita. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau orang dulu pergi Mekah, ada satu masjid famous orang Melayu nama Masjid Kucing. Masjid Kucing. Famous. Orang Melayu, Indonesia, Malaysia, Masjid Kucing dia punya trademark. Ni cerita dulu. Zaman susah nak pergi apa semua. Kira siapa pergi, orang tanya, hang duduk kat mana? Dekat Masjid Kucing ke? Dia. Okey, faham dah, tahu dah tak mana. Saya untuk kita yang baru, kita tak akan nampak. Tahun 2012, saya pergi Mekah. First saya pergi Mekah 2012, bulan 6. Time tu tak ada Masjid Kucing. Baru je roboh. 2011 tu settle dah dia punya roboh dia. Baik, mana Masjid Kucing? Kalau sini tadi rumah Nabi lahir. Ni rumah Nabi lahir. Sini Kaabah, ini Masjidil Haram, ini Safa, ini Marwah, ini Safa, ini rumah Nabi lahir. Masjid Kucing, dia duduk tahu sini. Kawasan situ. Okey. Itu nama Melayu, Masjid Kucing. Nama Arab bukan. Nama Arab Masjid Rayah, Masjid Bendera. Masa Nabi masuk pembukaan kota Mekah, Nabi mai dengan rombongan, Nabi masuk ke situ sebab tu kampung Nabi. Tu Syi'ib Ali, rumah Saidina Ali, rumah bapa angkat Nabi lah, pakcik Nabi, Abu Talib, rumah bapa Nabi, tempat rumah Nabi lahir, pintu yang ada dekat situ, pintu gerbang Bani Syaibah, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib terkenal dengan nama Syaibah, tu pintu gerbang dia. Nabi mai kat situ, Nabi mai kat kampung Nabi. Nabi masuk situ, jadi Nabi pacak bendera situ. Bila Nabi pacak bendera sini, orang pindah masjid kat situ, jadi Masjid Rayah nama dia. Itu. Kalau tuan-tuan berdiri kat masjid tu punya tapak, belakang ni rumah Nabi lahir. Saya tunjuk sisi kat tuan-tuan. Berdiri lagu tu. Kaabah, Marwah, Safa. Tuan-tuan menghadap sana. Okey. Tuan-tuan menghadap straight sana. Ada 3 masjid. Sejauh mata memandang akan ada 3 masjid. Belah kanan ada 1 masjid. Belah kiri ada 1 masjid. Belakang yang kiri ni ada 1 lagi masjid. Yang belakang tu Masjid Jin. Belah kanan saya terlupa nama masjid dia. Belah kiri nama masjid dia apa? Masjid Pokok. Masjid Syajarah. Nabi keluar rumah Nabi masa di Mekah satu hari. Orang musyrikin tanya Nabi banyak soalan. Nabi kata, Ya Allah, boleh tak bagi satu benda yang aku tak akan ragu dengan diri aku sendiri dah? Seakan orang bila duk tanya kita soalan banyak-banyak, kita cakap, aku ni betul ke tak betul ni? Jadi Nabi kata, Tuhan, boleh tak bagi aku satu benda yang menyebabkan aku tak ragu dengan diri aku sendiri? Aku akan berdakwah saja, tak mau tanya kamu dah. Nabi kata lagu tu satu hari. Betul? Nabi keluar mai musyrikin Mekah. Mai musyrikin Mekah tanya, Muhammad, apa bukti kamu Rasul? Malaikat Jibril mai. Malaikat Jibril kata, Muhammad, hang panggil pokok ujung sana. Tempat masjid tu yang dibuat tu tapak pokok tu. Malaikat Jibril panggil pokok. Nabi panggil, Ya Syajarah, ta'al. Pokok mana ada mulut? Tahu bergema suara dia. Labbaika ya Rasulullah. Allah. Pokok cakap Arab. La ilaha illallah. Nabi Sulaiman bercakap dengan semua makhluk, bukan makhluk tu bercakap dengan Nabi Sulaiman bahasa Arab. Nabi Sulaiman, Allah kata dalam Quran, fafahamnaha Sulaiman, dan kami fahamkan Sulaiman dengan bahasa semua makhluk. Maknanya burung mai kat Nabi Sulaiman, burung hut-hut mai, dia cik. Nabi, ada orang kat sana. Dia sembah matahari. Cik. Dekat Sabah. Dia jadi lagu tu. Faham tak? Cakap orang. Burung dok cik boleh bercakap. Dia jadi lagu tu. Nabi kita dah pokok cakap Arab. Labbaika ya Rasulullah. Dengar semua orang yang ada dekat situ. Nabi kata ta'al. Nabi panggil. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ayat Quran. Arahan. Hai orang beriman. Siapa yang beriman?
Nabi panggil hang kena mai. Nabi panggil dia kan? Ya syajarah, ta'al, mai sini. Pokok tu dia goyang, bergetak lagu tu. Rum keluar dengan akak-akak dia, menjalak mai dekat Nabi depan. Terkejut orang semua yang lain. Nabi tanya, ya syajarah, mana ana? Pokok, aku ni siapa? Pokok tadi, kalau kita lah jadi pokok tu, aku penyepak lah tak percaya akak-akak Muhammad ni. Ada ranting tu ada. Buh sekali dulu tu. Nabi tanya, ya syajarah, mana ana? Pokok jawab, anta Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Terkejut orang. Nabi kata, dah, balik tempat kamu. Dah balik. Masuk balik. Kau kalau saya cerita bohong, Saudi bohong. Masjid pokok. Satu. Dua. Hadis daripada Jabir bin Abdullah. Ni orang luar biasa ni. Selalu masuk rumah Nabi. Rumah Sayyidina Jabir lah ni ada dekat satu tempat namanya, nama tempat dia Perkampungan Bani Haram. Bani Haram. Banunia Bani Haram. Hara alif mim. Haram. Tuan-tuan ingat tak rumah yang Nabi pergi bawa tentera 1,000 orang mai makan, makanan untuk 6 orang. Itu rumah Sayyidina Jabir. Rumah tu ada. Lah ni jadi masjid. Lah ni dia tengah renovate bagi cantik masjid tu. Nama masjid tu Masjid Bani Haram. Sebab dia duduk di kawasan Perkampungan Bani Haram. Jadi orang panggil masjid tu Masjid Bani Haram. Masjid tu asalnya apa? Rumah. Rumah siapa? Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kenapa? Rumah ni Allah turun barakah dekat dia. Makanan untuk 6 orang, 4 orang, 5 orang cukup untuk 1,000 orang. Tu masjid. Sayyidina Jabir dia suka duduk dengan Rasulullah. Di suatu hari dia kata, kebiasaan Nabi berjalan, mesti ada orang ikut. Rezeki aku hari tu tak ada siapa ikut. Yalah Nabi nak pergi toilet. Nabi berjalan, Sayyidina Jabir ikut, dia bawa ayam siap-siap. Dah dia tahu dah. Tapi kena ingat, ni nampak kat belakang. Itu dengan Rasulullah tak boleh buat mimpi, nampak kat belakang. Nampak kat belakang. Jabir duduk ikut. Nabi tahu dia duduk ikut, Nabi berhenti sat. Jabir duduk sat. Lepas tu, seolah-olah Nabi nak isyarat kata, aku tahu aku nak ikut aku. Dan Nabi jalan. Nabi pergi kat lereng bukit. Ada 2 batang pokok lagu tu. Nabi pergi kat pokok atas ni, Nabi pegang ranting dia, Nabi tarik. Nabi bisik kat dia, la ilaha illallah. Cakap kat pokok. Jabir cerita. Seolah-olah seperti Nabi tarik ranting dia, bisik. Macam kita lah. Bisik. Nabi tarik, bisik. Lepas tu Nabi tarik hak yang bawah, Nabi bisik. 2 pokok ni, yang ni pun Nabi tarik, Nabi bisik. Lepas saja Nabi bisik kat 2 pokok, apa berlaku? Pokok 2 dia merengkoi lagu tu. Jadi bilik, Nabi qada hajat. Luar biasa. Tuan-tuan nak jumpa orang mana boleh buat lagu tu? Tak nak jumpa orang macam mana? Allahu Akbar. Pukul 9 lah. Macam mana? Teruskan. Yang ketiga, dah banyaklah kalau nak cerita Nabi punya luar biasa mukjizat lah kita kata. Bukanlah mukjizat, dia apa orang kata apa? Kenabian Nabi tu luar biasa. Banyak. Yang ketiga, nak seorang tu menjadi suri tauladan kepada satu orang, kita nak tiru dia mesti kena ada 3 benda. Satu, rupa dia mesti lawa. Nabi kita dapat dah. Paling lawa. Yang kedua, miracle lah. Kita cerita 2 tu, 2 pun pokok aja. Tak boleh. Ambil satu lagi contoh. Nama. Mim ha mim dal Muhammad. Sebelum tiba, saya pun suara tak keluar dah.
sebelum tiba. Lagi tak ada. Dah berhenti dah kot. Syaitan sungguh. Auzubillah minasyaitan. Sebelum tibanya kelahiran baginda, terdapat alamat dan jua petanda. Apa tu? Dia pukul 9 ni lupa dah. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Ahlul kitab menamakan anak mereka dengan Muhammad, tapi mati semuanya kerana Allah telah pun memelihara nama mulia kekasih yang tercinta ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nama Muhammad sejak daripada awal Allah halang, tak ada siapa boleh bubuh. Dalam Quran Allah kata apa? Alladzina atainahumul kitab, ahlul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Kenal kamu lebih daripada kenal anak-anak mereka. Mereka tahu dah Nabi akhir nama dia Muhammad. Jadi setiap kali anak lelaki mereka lahir, mereka kabuh nama Muhammad. Lain dah buh nama. Bubuh je nama Muhammad, mati. Buh je nama Muhammad, mati. Buh je nama Muhammad, mati. Tak ada siapa. Allah jaga nama ni. Luar biasa nama Muhammad, yang tak akan berlaku pada orang lain, hatta nabi-nabi lain. Apa dia? Sembahyang tak akan sah kalau tak sebut nama Muhammad sallallahu. Tayat akhir baca nama nabi lain tengok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sulaiman Rasulullah. Tak Nabi Sulaiman Rasulullah dah? Ya. Tapi sebut nama tu sembahyang tak sah. Nama Muhammad, mim ha mim dal, Allah memang design dia seperti kunci. Baca dia sah sembahyang. Tak baca dia, khutbah Jumaat pun batal. Jumaat pun tak boleh nak sembahyang kalau khutbah batal. Rukun mesti kena sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama mim ha mim dal, sebut dia sah sembahyang, sebut dia sah Jumaat. Tak sebut, sebut. Bukannya tulis ke ukir ke, sebut. Tak sebut dalam sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang Jumaat. Jenazah tak boleh turun ke kubur selagi sembahyang takbir yang kedua tak sebut nama Muhammad sallallahu. Mana boleh masuk syurga kalau hanya kata la ilaha illallah. Dia mesti kena pergi Muhammadun. Sebab tu tuan-tuan sembahyang tadi habis, tuan-tuan dah baca tu. Saya sembahyang belakang tadi dengar tuan-tuan baca, seronok dengar. Tak akan boleh sampai ke alam barzah, alam akhirat, malahan syurga kalau tak sebut nama Muhammad. Kata Nabi Adam.
Ya Allah, bagi anak sorak sikit ni, nak baca-baca qasidah ni. Kata Nabi Adam, ketika umurnya 960, nak meninggal dunia dah. Sakit, dia panggil anak dia Nabi Syith, anak Nabi Adam. Qabil Habil semua orang kenal. Qabil Habil meninggal. Ada seorang yang paling baik akhlak dia, Nabi Adam pun sayanglah dekat dia sebab akhlak dia paling baik, paling penyantun, paling lawa dia. Nama dia Syith alaihi salatu wassalam. Dia Nabi yang kedua. Nabi ada 124,000 orang. Nabi ada 124,000 orang. Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi kita Nabi yang ke-124,000. Nabi yang kedua, Nabi Syith, anak Nabi Adam. Ketika Nabi Adam nazar, Nabi Adam panggil Nabi Syith. Syith, duduk tepi. Apa kata Nabi Adam? Sebab anak dia nak ganti dia jadi Nabi dah. Dia kata, ya bunaya, wahai anak aku, uzkurullah, sebut nama Allah. Wadhkur, dan sebut juga ismu jambuhu, nama yang ada di sebelah nama dia. Nama yang ada sebelah nama Allah pada kalimah la ilaha illallah. So, la ilaha illallah. Tidak. La ilaha illa Allah. Allah Muhammadun sebelah dia. So, Allah dengan Muhammad sebelah-sebelah. Kalau kita tulis itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. So, yang ni yang dimaksudkan oleh Nabi Adam tadi. Nabi Adam kata, ya bunayya, uzkurullah, sebut Allah. Wadhkur, dan sebut juga oleh kamu ismu jambuhu, nama yang ada sebelah nama Allah tadi. Kenapa kamu kena sebut lagu tu, wahai anak aku? Kenapa kamu kena sebut nama dia juga? Mim ha mim dal tu kenapa kena sebut? Kata Nabi Adam menerangkan kepada anak dia yang bakal akan menjadi Nabi. Tidaklah aku ditiupkan roh aku. Aku mendongak kepala aku tengok. Di galang-galang tiang-tiang arash tertulis hiasan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku masuk ke dalam syurga. Kan Nabi Adam dalam syurga. Melainkan semua pintu-pintu dan tiang-tiang dan rumah-rumah mahligai di dalam syurga, semuanya hiasannya nama Muhammad. Mim ha mim dal. Allah. Siapa yang ada nama Muhammad dalam diri dia tu, jaga nama tu elok. Bayangkan syurga ni tempat yang indah, paling indah. Hiasannya adalah mim ha mim dal. Bayangkan. Dan tidaklah sambungan tadi Nabi Adam kata ke anak dia. Dan tidaklah aku melihat pokok-pokok yang ada dalam syurga. Semua dedaunannya, termasuklah pokok tubah dan juga pokok sidratil muntaha, kata Nabi Adam. Daun dia semua tulisan mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah, sambung lagi. Dan tidaklah aku memerhatikan malaikat-malaikat yang ada di alam langit, melainkan semuanya tengkuk-tengkuk mereka ada tulisan mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak cari orang macam tu je. Mana dapat? Seorang dia. Seorang. Lagi 22 hari birthday dia. Lagi 22 hari. Lagi 10 hari masuk bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar. Tak jadi, sabar Ustaz, suara tak keluar. Marhaban Rabi'. Okey, boleh.
مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع birrahma wal anwar. Bulan ini bulan Rabiul Awal lah, no? Bulan ini bulan mulia, lahirnya Nabi termulia. Siapa banyak memuji baginda, sudah pasti hidupnya bahagia. Marhaban ya Rabi' marhaban syahrul anwar marhaban ya Syafi' birrahma wal anwar. Skrip dia apa dia? Marhaban ya Rabi', selamat datang bulan Rabi'. Oh, pasal apa Nabi lahir Rabiul Awal Nama. Kalau Nabi lahir bulan Ramadan, orang kata, bolehlah lahir bulan mulia. Kalau lahir bulan-bulan haram, Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab, bolehlah lahir bulan haram. Kalau lahir musim haji, bolehlah musim baik. Tapi Allah tak ambil langsung mana-mana. Allah lahirkan Nabi dalam satu bulan yang orang tak pernah pandang bulan tu. Tiba-tiba bulan tu dipuji. Kerana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sonoklah la ilaha illallah. Apa pandangan tuan-tuan? Saja tanya. Apa pandangan tuan-tuan? Lani 9 suku. Balik no? Apa pandangan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang? Tengok. Apa pandangan tuan-tuan? Abu Lahab ra'i Nabi lahir sekali ya. Lawan Nabi seumur hidup. Nabi lahir, Abu Lahab ada. Nabi dapat wahyu, Abu Lahab ada. Nabi dapat tabat yada, 6 bulan lepas tu Abu Lahab meninggal. So maknanya Abu Lahab tu hidup dengan Nabi daripada Nabi umur sehari tu sampai mungkin 41 tahun. Abu Lahab meraih birthday Nabi sekali ya. Ketika mana Sayyidatuna Suwaibah mai habar dekat beliau, ni Tuan dapat anak saudara daripada Abdullah, saudara lelaki Tuan. Baby tu dah lahir. Dia kata, ya Allah, seronoknya. Suwaibah, kamu hamba aku, kamu mengkhabarkan aku berita gembira, kamu bebas pergi susukan anak saudaraku. Tak cukup tu, pergi pula dekat ladang dia, ambil pula. Satu riwayat kata 100 ekor unta, satu riwayat kata 17 ekor unta. Tak kisahlah, yang penting lebih daripada seekor. Kita seekor pun tak buat. Dia kata, ambil unta, berapa ekor lah tak kisahlah, berekor-ekor lah, ambil, sembelih, bagi makan dekat semua orang Mekah. Esok, ambil Muhammad, kan Nabi lahirkan pagi tu. Pagi itulah, bukan maksud saya esok tu, bukan. Cerah tu, masa cerah tu. Mana Muhammad? Ambil. Angkat. Abu Lahab. Angkat Nabi, pegang. Keliling Kaabah. Ini anak saudara saya. Ini anak saudara saya. Sekali ya. Ra'i Nabi. Seumur hidup, lawan Nabi. Allah bagi dalam hadis Imam Bukhari. Ini bukan calon-calon orang bukan. Dua-dua ni Amirul Mukminin fil hadis. Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis, tukang syarah dia pun Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Dua-dua Asy-Syafi'i. Imam Bukhari Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i.
Apa dia betul Abu Lahab kerana sekali ra'i birthday Nabi, Allah bagi dia selamat setiap hari Isnin. Ada air keluar daripada celah jari dia untuk dia minum ketika dia duduk kena bakar dalam api neraka. So, apa pandangan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan setiap tahun ra'i birthday Nabi dan tuan-tuan bukan orang kafir, apa agak-agak yang Allah sedia untuk tuan-tuan? Penutup, last. Balik habis dah. Balik tolonglah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, ayah-ayah, sebagai penutup, nak jadikan seorang tu suri toladan, contoh toladan, kena ada 3 benda. Orang lain ada serba satu, Nabi ada 3. Yang pertama, rupa habak dah tadi. Yang kedua, benda mukjizat ni lah, luar biasa ni, 2. Yang ketiga, Nabi punya sejarah hidup. Saya tak tahu nak buat macam mana kat tuan-tuan untuk sejarah hidup. Kalau cerita yang ni pula, kira esok subuh pula lah. Tak mau macam tu, kita mengaji saya tau, jangan lama-lama, bukan boleh pun. Kita ambil sikit je. Ni sebagai penutup. Penutup dia apa dia? Saya nak bagi tahu. Nabi-nabi lain tewas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhlak. Nabi lain semua Nabi. Kita tak kata Nabi lain jahat. Jangan salah faham lah tuan-tuan. Janganlah pula kata sekali lagi, Ustaz Don kata Nabi lain tak kira. Tak, saya tak kata. Saya nak kata, kalau Nabi kita compare dengan kita, dia bukan apple to apple. Dia durian to apple. Kalahlah kita. Nabi itu durian, kita apple. Kalau nak compare Nabi, kita ambil durian dengan durian. Musang King, D24, IOI, kita letak lagu tu. So, Nabi-Nabi lain adalah durian-durian yang lain. Nabi kita pun durian juga. Baru kena. So, dalam kalangan durian ni, tak dapat mereka reach tempat yang kata Nabi tadi tu. Sebab Nabi menang daripada mereka semua pada akhlak. Tuan-tuan tak akan jumpa orang yang paling cantik akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu je sebab hari ni kita berkeluarga kan, ramai kan. Saya ambil satu je. Dalam Quran, tuan-tuan, daripada tadi hujah kita malam ni semua Quran je tau. Hadis ni 1-2 je kita baca. Lain semua Quran. Kukuh dalil kita, jangan takut. Orang kata nanti. Tadi ustaz kata raikan hari jadi. Dalam Quran ada sebut tak? Betul lah, tak baca pula ayat dia no? Silap. Tak apa, saya cakap tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dalam Al-Quran Allah meraihkan 2 orang Nabi punya kelahiran. Pertama, Nabi Yahya. Kedua, Nabi Isa. Apa pandangan tuan-tuan? 2 orang Nabi ni yang kita bangun nak hurai sekali lagi ni, dia masing-masing tak dapat nak sampai kepada Nabi Muhammad punya kedudukan. Kalaulah 2 orang ni pun Allah raikan kelahiran mereka dalam Quran, agak-agak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya ayat dia senang ya. Ayat dia senang. Surah Maryam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami berikan kamu berita gembira kelahiran anak kamu yang namanya Yahya. Kami dah pilih siap nama dia. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Takkan ada orang nama Yahya sebelum daripada nama dia. Maknanya orang lain pun tak boleh pakai nama dia. So kalau nama dia pun orang tak boleh pakai, nama dia special. Habis nama Nabi kita tadi baru bagi gambaran. Boh nama pun mati. Nabi Isa, Allah habaq kat Siti Maryam. Maryam, kamu akan melahirkan seorang anak, namanya Yahya bin Maryam, Isa bin Maryam, sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tu. Dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang soleh. Agak-agak tuan-tuan, Nabi Muhammad tahu lah.
Kalau hak ni pun Allah cerita. Ini luar biasa Nabi kita. Tengok. 9.20 lah. Turunkan jam. Itu cara penyelesaian lah, tapi saya pakai jam ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Tengok. Saya ulang sikit. Nabi kita menang daripada Nabi-Nabi yang lain pada akhlak. Bukan Nabi lain tak ada akhlak, faham tak tadi? Mereka tu derian. Mana apple tu bukan kategori mereka. Hak tak ada akhlak tu kita. Jadi Nabi-Nabi semua berakhlak. Tapi menang Nabi kita daripada Nabi lebih lagi. Luar biasa. Orang kata bagi contoh ke mana? Okey, ni nak bagi contoh. Dalam Quran ada cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub, Nabi yang sakit tu. Masa COVID famous lah nama Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit lah. 18 tahun. Bukan sehari dah. Ketika Nabi Ayub umur 51 tahun, birthday yang ke-51, sambut birthday. Esok semua Nabi Ayub adalah seorang macam dia. Nabi Ayub ni macam pembesar lah. Dia bukan raja, tapi dia macam pembesar dekat kawasan tu. So dia adalah pemimpin. Dalam masa yang sama dia ada harta, dia ada ladang, dia ada banyaklah, dia kaya. Hari ni sambut birthday yang ke-51. Esok ladang dia semua mati. Kebau-kebau apa, mau lembu, unta apa mati. Sedih Allah jadi apa? Ladang orang lain semua elok. Kambing-kambing orang lain semua lari elok. Dia tak ada, habis. Esok lusa tanaman dia semua mati. Jiran-jiran semua hidup. Esok lusa bulat. Tengah makan dengan anak-anak Nabi Ayub ni, terkenal dengan anak lelaki ramai, 12 orang anak lelaki. Bagi orang Arab, A1 lah anak lelaki 12 orang. First 11 bola sepak. Tuan-tuan cuba bayang kalau tuan-tuan ada ini, bayangnya ni. Bayangkan kalau ada anak, itulah ada Neymar, Ronaldo apa semua. Orang mai kata hang kira boleh ke hang semua baloi. Bayang first 11 tu ada dengan dia. Ni 12 orang simpanan seorang. Tengah makan bumbung untuk mati 12-12. Tuan-tuan jangan ni memang cerita ni bukan calang-calang. Allah tak akan uji kita kan. Allah uji para nabi. Nabi ujian ni mesti double daripada kita. Jangan. So tu cerita nabi-nabi ni kena jadi pengajaran kat kita, sebab depa lalu benda yang kita tak akan boleh lalu kan. Hari yang keempat dia jatuh sakit. Bayang. Anak tak ada, apa harta tak ada. Lepas tu keadaan itu berlarutan 18 tahun. Assalamualaikum, apa khabar? Tak boleh telan kita. Cerita ni ada dalam Quran. Tuan-tuan baca dalam Quran. Jadi suatu hari selepas 18 tahun isteri dia mai. Nabi Ayub ni isteri dia seorang. Orang perempuan suka dengar tu. Nabi Ayub isteri dia seorang. Isteri dia mai kat dia. Minta maaf lah. Ini gambaran yang ulama bagi. Hasil kita baca ialah kita kan boleh bayang yang tu je. Jadi janganlah macam mungkin boleh jadi tak kena kan. Ialah kat akhirat esok baru boleh tanya. Kan bila orang sakit dia macam ada sedikit marah lah, ada macam emotional. Jadi suatu hari tu dia perlukan isteri dia tak ada. Mungkin pergi market. Faham tak? Mungkin keluar. Mana kita nak tahu? Balik dia tanya. Pergi mana? Cari tak ni? Dia kata, lah abang ni pun. Bukanlah saya tak jaga abang. Abang tu, ni. Abang tu dah 18 tahun sakit.
Boleh tak doa sekali saya ke Allah? Abang tu Nabi. Maknanya apa? Nabi Ayub punya terror. 18 tahun tak pernah kata, Tuhan tolong sembuhkan aku. Hak sungguh-sungguh punya. Tak pernah. Jadi bila bini dia kata lagu tu, dia marah. Dia kata, aku sihat 51 tahun. Baru 18 tahun sakit nak minta doa kat Tuhan ke? Bila dia kata-kata lagu tu, dia kata apa? Ni ayat ni dalam Quran, cerita dia. Dia kata, Wallahi. Silap. Wallahi. Wallahi kalau aku sihat, aku sebat hang 100 kali. Alamak. Sebab tu bila dia sihat, Allah cakap dekat dia. Dalam Quran dirakamkan cerita ni. Allah kata, Ayub, bukankah kamu dah sebut nama aku? Wallahi, kamu akan sebat isteri kamu 100 kali. Alamak. Allah kata, tunaikan. Habis Ayub kata, macam mana? Takkan saya nak pukul dia 100 kali? Allah kata, dah janji kena buat. Allah kata, kutip jerami 100 jerami, ikat 100 jerami tu, pukul sekali saja, sap-sap sui kira 100. Betul lah kan? Ibu Nabi Ayub, seorang isteri sakit, tak tahan, marah, pukul isteri dia. Nabi kita 12 orang isteri, tinggi suara pun tak pernah. Nak cari kat mana? Kalau tinggi suara pun tak pernah, pukul lagi dah tak pernah. Ni isteri seorang lah. Hak ni isteri 12. Wala angkat tangan, wala senyum memanjang. Hak isteri buat perangai tu, saya kira lah. Bayang duk tidur dengan Siti Aisyah malam nisfu Syaban, bangkit Nabi pergi dekat kubur Baqi' duk berdoa. Siti Aisyah bangkit, apa-apa tak ada sebelah. Keluar Nabi syahid. Nabi tiap tanya lagi, takut saya pergi rumah isteri lain ke? Sampai lagu tu Nabi tak pernah marah. Tuan-tuan nak dapat lelaki macam mana macam ni? Tuan-tuan tak akan dapat melainkan dalam cerita hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah tajuk kita pada hari ini, Nabi Muhammad suri tauladan. Sepanjang zaman tak akan ada orang boleh lawan cerita ni. Jadi tuan-tuan, balik daripada majlis kita hari ini, selami hidup Nabi. Tuan-tuan akan dapat semua sudut. Semua sudut. Semua sudut. Tuan-tuan akan dapat apa yang tuan-tuan nak daripada Nabi. Jadi sebagai penutup, jom kita selawat last. Kalau tak ada suara tu nak selawat ke, tak apa. Kurang-kurang saya boleh bagi, ya Allah, malam ni punyalah nak abang sayang kat Nabi tu. Ceramah dengan qasidah sampai tak ada suara. Ada nak tuntut depan Tuhan sikit so kan. Penutup qasidah apa? Allahumma. Boleh Okay, jom. Saya baca, tuan-tuan ikut. Malam ni kita akan menjadikan Masjid An-Ni'mah ni betul-betul mempunyai nikmat yang banyak untuk kita. Apa dia? Ketika mana tubuh badan tuan-tuan, tangan jari-jari tuan-tuan dan lengan dan tangan tuan-tuan akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buat, tuan-tuan ikut. Tu je dulu. Rentak dulu bagi dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, itu rentak. Sekarang isyarat untuk bahasa orang OKU. Orang OKU yang tak boleh cakap semua, dia kena selawatkan Nabi juga. Jadi kita buat dua-dua. Cakap buat, mulut tangan buat. Saya tunjuk, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isyarat dia Muhammad macam ni Macam ni, macam tu. Tu Muhammad. Tapi malam ni tak mahu.
malam ni Muhammad. Tarik mai ke hati kita. Boleh faham? Saya tadi baru rehearsal dengan orang OKU. Tadi saya kat sekolah ada orang budak OKU. Saya tengah buat, dia bawa yang kat tepi tu. Syok. Saya kata, hamba OKU. Aku buat betul. Betul. Baru lepas rehearsal. Muhammad. Sekali lagi. Allah. Sabar, saya buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, try buat sendiri. Tengok jadi tak? 1, 2, 3. Allahumma. Cantik. Salli ala. Apa yang kau merepek tu? Sayyidina Muhammad. Salli ala tu pun dia dah. Apa yang dia karau pun dia dah. Kita buat sama-sama. Sama-sama. Kali ni sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, saya baca syair dia. Saya kita selawat boleh? Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami jemaah Masjid Ni'mah. Betul. An-Ni'mah. Anugerahkan kami syafaat Nabi agar selamat di akhirat nanti. Jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mic itu saya balun sikit. Geram Wahai Allah. Weh, ada mic ni rupanya. Habis suara. Karun. Wahai Allah, tempatkan kami di dalam syurga Firdausi. Jirankan kami dengan Nabi agar terubat rindu kami. Jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami rindu kepada Nabi, kami cinta pada baginda. Ibu-ibu cinta Nabi
Ayah, cinta Nabi. Abang, cinta Nabi. Kakak pun cinta Nabi. Masjid An-Ni'mah, cinta Nabi. Selit nama saya satulah. Ustaz Don juga cinta Nabi. Jom Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penutup dia. Anugerahkan kami mimpi Nabi, walau sesaat pun memadai, agar terubat rindu umat kepada Nabi, pemberi syafaat. Ya Allah, makbulkanlah doa Nabi, doa kami untuk mimpi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Ada rezeki jumpa lagi. Tak minta maaf. Masalah maaf tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Untuk mencintai seseorang kena jadi suri tauladan. Ada? Yang pertama, upah kena. Yang kedua, kena ada yang spare. Yang ketiga, mesti jalan hidupnya luar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.